wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jemaah, para pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, kita berkesempatan sekali lagi pada malam ini untuk berada dalam majlis ilmu back to basic. Sebenarnya kita nak kembali kepada asas agama Islam ni, ya. Dan selepas kita meneliti perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah Islam, bagaimana keimanan itu dibina, dan Islam yang macam mana yang kita ingin supaya hidup ditegakkan adalah Islam yang kafah, lengkap, sempurna. Dan pada malam ini kita terus pergi tajuk yang terkait dengan kepimpinan dan pengurusan dunia umat Islam berasaskan kepada Islam. Baik, bagi majlis ilmu ni, eloklah kita sama-sama membaca umul kitab dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, jemaah yang dikasihi sekalian, untuk membincangkan kepimpinan dan juga pengurusan umat berasaskan kepada Islam ini, kita akan meneliti hadis-hadis yang terkait dengan orang-orang yang dia diberi amanah untuk mengatur urusan umat, yang kita kata para penguasa. Jadi para penguasa, orang yang berkuasa, dia adalah yang memimpin, meneraju kehidupan umat. Maka apa yang wajib dituntut untuk mereka melaksanakan, dan kita juga sebagai umat kena menentukan perkara ini mereka buat. Kalau mereka buat, maka alhamdulillah, kita bersyukur dan kita kena bantu untuk menjayakan apa yang Allah perintah. Kalau mereka tak melaksanakannya, kitalah bertanggungjawab untuk menegur dan membetulkan dan mengingatkan. Baik, pada sesi malam ni sebagai mukadimah, saya ingin mengajak kita meneliti dahulu ayat daripada surah Fatir, surah yang ke-35, ayat ke-39, perkara yang Allah kata manusia ni sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini. Baik, perhatikan sama-sama ayat yang ke-39. Baik, kalau nak buka mushaf ataupun nak tengok apa yang dipaparkan di skrin ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh faman kafara fa'alaihi kufruh wa la yazidul kafiruna kufruhum 'inda rabbihim illa maqta wa la yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Sadaqallahul azim. Baik, bolehlah Abang Alidin bacakan terjemahan dia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka yakni akibat kekafirannya dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan hujan kabulkan. Subhanallah. Okay, jazakallah khairan. Baik, kita tengok semula secara terperinci ayat ini. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Huwa dia. Huwa tu dia. Dia ni Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia allazi yang ja'ala telah menjadikan oleh ia kum akan kamu. Allah dialah yang menjadikan kita semua ni khalaifa, khalifah. Ini jamak daripada khalifah. Jadi khalaifa. Di al-ardi, bumi itu. Allah dia yang menjadikan kita semua manusia ni sebagai khalifah di atas muka bumi. Khalifah ni adalah kelompok yang mereka bersilih ganti
diberikan amanah, dia tak pupus, manusia, ya. Dan dia ada tugas besar, iaitu beribadah, mengabdi diri kepada Allah dalam semua peringkat kehidupan, dalam semua keadaan. Ini yang dalam ayat lain Allah beritahu bahawa wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tiadalah telah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan liya'buduni, supaya mereka mengabdi diri padaku. Jadi peranan khalifah ni, dia kena meneraju, memimpin yang lain dalam mengerjakan ketaatan. Sebab kita selalu dengar perkataan khalifah, kerana ada ayat lain yang Allah beritahu ketika Allah nak ciptakan Nabi Adam, Allah beritahu inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan di bumi itu ada siapa? Khalifah. Jadi dia adalah manusia yang sebenarnya kepimpinan manusia ni dia supersede, dia golongan jin. Jin diciptakan lebih awal, tapi bila manusia diciptakan, manusia ialah meneraju kepimpinan dunia ni. Of course, orang beriman dialah yang melaksanakan amanah tanggungjawab yang apa Allah beri, sebagaimana yang disyariatkan. Jadi syariat, ya, umat-umat terdahulu mungkin berbeza sedikit daripada syariat, ya, yang bagi umat akhir zaman, itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pentingnya adalah ikut syariat peraturan Allah dalam melaksanakan tugasan besar ni, ya, sebagai khalifah di muka bumi. Maka faman kafara, maka man siapa kafara telah kufur ia. Kufur maknanya engkar, tak mahu melaksanakan amanah tanggungjawab. Fa alaihi kufru, maka alaihi atasnya kufru, kekufurannya. Maka siapa yang kufur, engkar, tak mahu nak melaksanakan amanah tanggungjawab yang diberi ini, maka dia akan menanggung akibat kekufurannya itu. Wala yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim ila maqta. Wa tu dan la tiada, yazidu ia menambah, ia bertambah. Bertambah kepada siapa? Al-kafirina, akan orang-orang kafir itu, kufruhum, oleh kekufuran mereka itu, anda di sisi Rabbi, Tuhan mereka, illa melainkan maktan, kemurkaan. Jadi bagi orang yang mengingkari, maka bila dia kufur, mengingkari, maka bertambah kemurkaan Allah ke atas mereka. Tidak menambah terhadap orang-orang kafir itu, oleh kekufuran mereka itu di sisi Allah, melainkan bertambah apa? Keadaan kemurkaan Allah itu makin bertambah. Dan kita tak mahu murka Allah menimpa kita. Jadi itu ini yang penting kita nak faham, apakah yang sistem kehidupan yang kita lalui hari ini benar-benar, ya, membawa kepada rahmat Allah ataupun murka Allah. Wala yazidul kafirina kufruhum illa khasar, ya. Wa dan la tiadalah, yazidu ia menambah, tak menambah terhadap orang-orang kafir itu oleh kekufuran mereka, ya, illa melainkan khasara, kerugian. Maka tak bertambah melainkan rugi, bertambah rugi, bertambah murka Allah kepada orang yang kufur, engkar terhadap ketentuan yang Allah telah tetapkan, ya. Jadi Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan bahawa kamu manusia sebagai khalifah-khalifah Allah di atas muka bumi. Maka jangan kita mengingkarinya. Pada siapa mengingkarinya, rugi. Tidaklah ia menambah banyak, melainkan bertambah murka Allah ke atas mereka tu, dan menambah lagi kerugian ke atas mereka. Maka untuk itu kita umat Islam, kita adalah umat yang
diamanahkan untuk menjadi pemimpin peneraju kepada umat manusia. Umat Islam lah sebenarnya umat yang patut memimpin manusia-manusia yang lain. Ajak mereka supaya tunduk kepada peraturan Tuhan, peraturan Allah, tunduk kepada fitrah kejadian asal yang Allah jadikan manusia ini untuk apa? Untuk beribadah, mengabdi diri kepada Allah. Jadi dengan cara mereka tunduk dan patuh kepada perintah Allah, agama Allah, syariat Allah, maka nanti akhirat berjaya. Mendapat rahmat, mendapat syurga Allah Ta'ala. Bukannya neraka. Tapi kalau dileka, diabaikan, maka ia mengundang kepada murka Allah bertambah lagi dan kerugian bagi manusia itu sendiri. Maka inilah sebagai mukadimah mengenai dengan manusia ni sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Itu sebab perkara besar ni kena difahami oleh semua. Supaya baik umat maupun apatah lagi orang yang memegang tampuk kepimpinan. Mereka ada bidang kuasa. Maka sudah pastilah kena mereka melaksanakan amanah tanggungjawab yang berat, yang besar yang telah Allah syariat dan tetapkan. Baik, itulah sedikit mukadimah sebagai permulaan bagi majlis pada malam ini. Baik, jemaah sekalian, pada malam ini, okey. Baik, jadi bila kita terangkan sikit slide ni. Jadi bila sebagai khalifah Allah di atas muka bumi, amanah besarnya adalah apa? Nak tegakkan adinul Islam. Nak laksanakan adinul Islam. Din Islam ni sebagai way of life. Sebab din agama dalam erti kata yang luas. Itu Islam as a way of life. Macam mana nak tegakkan dia? Pertama sekali, keimanan mestilah dibina dengan sungguh-sungguh. Jadi keyakinan diperolehi. Dan keimanan ni dia kita tahu ada rukun iman 6 perkara. Bagaimana keimanan itu dibina? Mesti dia bersumber dan dalil. Dan dalil ni ada dalil akli dan nakli. Ada dalil akal, ada dalil nakli. Itu teks-teks yang terbukti kebenarannya, iaitu Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir. Dan dia adalah sesuatu yang bersifat qat'i dilalah. Maknanya apa? Sumbernya sangat dipercayai dan daripada sumber itu juga ada penunjukan what need to be done. Dan tak ada perbalahan, tak ada keselaruan. Maka pegangan ni lah yang penting dibina dalam diri manusia. Apatah lagi makna Muslim. Kemudian di atas asas keimanan ni, peraturan-peraturan macam mana nak mengatur kehidupan manusia, ini kita kena ada ilmu. Daripada hal-hal terkait dengan pengurusan diri sendiri, makan, minum, pakai, akhlak, hal-hal kebersihan, kesucian. Maka seterusnya perkara-perkara yang terkait dalam ibadah khusus. Ibadah khusus ni bila kita kata dalam rukun Islam 5 perkara. Kemudian ibadah-ibadah dalam ibadah-ibadah umum dia panggil yang terkait dengan apa? Ni siasat, politik, ekonomi, sistem sosial, polisi pendidikan, dasar luar negara, undang-undang, mahkamah keadilan. Jadi perkara-perkara yang besar yang terkait dengan mengatur urusan umat. Jadi mengatur urusan umat dalam wilayah kaum muslimin. Ini yang dikatakan kita ada negara. Negara itu mestilah negara yang dia panggil negara Islam. Orang Islam, negaranya Islam. Mana mungkin kita kata orang Islam dengan negara komunis. Awal-awal orang dah reject kan. Begitu juga tidak wajar dan tidak boleh. Haram bahkan kalau umat Islam dia bernegara dengan bernegara cara kapitalis ataupun sosialis ataupun sekular. Orang Islam mestilah kenegaraannya dengan cara Islam, cara Rasulullah dan para sahabat. Maka ilmu mengenai perkara-perkara ni kena dimiliki.
Kalau tak ada ilmu, macam mana nak laksanakan? Baik siasah politiknya, ekonominya, ya, polisi pendidikan dan pelbagai. Maka kena ada ilmu. Dan bila ilmu itu dah terhimpun di dalam umat, maka penerapannya oleh penguasa negara. Ini pentingnya kita nak baca hadis-hadis yang berkaitan dengan kepimpinan dan pengurusan umat. Bila para pemimpin, dan kita tahu di Malaysia ni pemimpin-pemimpin di mainstream itu semuanya orang Islam. Tapi problemnya Islam masih belum diterapkan sebagaimana yang disyariatkan. Ya, bila diterapkan, dia akan menyelesaikan masalah umat yang pelbagai. Dia juga akan memelihara akidah. Ini dia panggil output and outcomes ni, ya. Akidah terpelihara. Dan kemudian sebagai negara, maka dakwah dibuat. Negara melaksanakan dakwah, membawa, menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Dan kalau ada halangan, maka jihad oleh para tentera-tentera, maka dialah yang akan menghilangkan, neutralize, ya, segala halangan. Baik, itu pentingnya kita nak faham, menegakkan adilul Islam. Ya. Jadi untuk malam ni, ya, kita akan baca hadis yang terkait dengan pengurusan umat ini. Tadi saya dah buka dah. Baik, pada malam ni hadis yang kelima. Hadis ni ringkas saja. Hadis riwayat Muslim. Temanya wajib pemimpin yang satu, tunggal bagi dunia kaum muslimin. Dalam dunia umat Islam ni, pemimpin satu je, khalifah tu, ataupun amir, ataupun imam. Sebagaimana waktu Rasul masih ada, hidup di kalangan para sahabat, Rasul dia ketua negara, pemimpin yang satu. Bila Rasul wafat, maka diganti oleh khalifah-khalifah, para pengganti. Khalifah yang mengganti Rasul SAW sebagai ketua pemimpin dunia umat Islam. Baik, tengok apa kata Nabi SAW pada hadis kelima ini. Idza buyi'a li khalifatain faqtulul akhira minhuma. Itu kata Nabi SAW. Jika dibai'ah, istilah bai'ah ni pun mesti nak kita kena faham. Nanti kita bincang lagi. Jika dibai'ah, maknanya diberi janji setia, ataupun dilantik, ya, dilantik. Jika dilantik, dibai'ah dua orang khalifah, maka kalau ada dua khalifah yang dilantik oleh umat, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Maknanya mana lantikan baru tadi yang kemudian dia tak layak diteruskan, kena bubarkan. Kalau tidak, Nabi kata bunuh je. Baik, kalau dalam bahasa Inggeris ada terjemahan dia, ya. Ini dia. If the pledge of allegiance, ya, ketaatan, is given to two rulers, khalifatain, kill the latter of them. Jadi Nabi kata, mana kalau dibai'ah sampai dua, ataupun ada dua kelompok yang membai'ah, kalau satu tu dah mendahului, tak boleh nak ada yang kedua. Maka Nabi kata bunuh, hilangkan yang kedua tu. Baik, kita tengok dia punya sedikit perbincangan, huraian, ya. Baik, di Islam ini diterimakan dalam bahasa Indonesia. Elok kalau kita tulis bahasa Melayu, elok. Baik, penjelasan hadis ini merupakan dalil tambahan bahawa kaum muslim tidak diperbolehkan memiliki lebih dari seorang khalifah pada satu period tertentu. Demikianlah penjelasan Imam Nawawi yang mengatakan bahawa hadis ini menjadi sebuah dalil yang memperkuat pengertian tentang perkara ini dan di samping hadis-hadis sebelumnya. Jadi hadis ni nak bagi tahu kita bahawa kalau dalam dunia umat Islam ni tidak boleh memiliki lebih daripada seorang khalifah. Maka
kita faham ya bahawa khalifah tu perlu ada, wajib ada, dan seorang je, tak boleh lebih dari lebih daripada tu. Maka kalau ada yang melantik sedangkan tak dilantik dan lantikkan tu yang sah, maka ini yang Nabi kata bunuh aja. Ya. Faqtulu al-akhira minhuma. Bunuhlah oleh kamu yang kemudian daripada keduanya itu. Maka di sini menunjukkan bahawa pertama sekali memang umat Islam kena ada ketua negara, khalifah. Kemudian dia mesti seorang, tak boleh ramai-ramai. Hari ini dalam dunia kaum muslimin, ketua negara yang satu dah tak ada. Sebab negara yang satu tu pun dah diruntuhkan. Ya. Maka ramai pemimpin-pemimpin di kalangan kaum muslimin yang masing-masing ada kepentingan-kepentingan tertentu, maka mereka mengekalkan pula kekuasaan mereka. Dah begitu umat Islam kita lemah dah, berpecah. Baik, seterusnya huraiannya tak banyak, ini kita baca ya. Seterusnya perintah dalam hadis ini untuk bunuhlah yang terakhir dari keduanya, mengisyaratkan bahawa segala cara dapat digunakan untuk menyingkirkan orang kedua yang mengaku sebagai khalifah itu. Jadi bila Nabi kata ya faqtulu, faqtulul akhira minhuma, bunuhlah oleh kamu yang kemudian daripada yang duanya. Maka ini mengisyaratkan bahawa kena dibuat macam-macam cara untuk orang yang kedua tadi itu disingkirkan. Maka tak boleh ada lebih daripada satu. Dua tak boleh, tiga betul lagi kan. Jadi ini adalah dia panggil penjelasan iktibar hadis ni ya. Bahawa segala cara dapat digunakan untuk menyingkirkan orang yang kedua yang mengaku sebagai khalifah itu, atau menggunakan kekuatan, kekerasan oleh para penguasa. Jadi kita kena faham bahawa dalam umat Islam dia tak boleh banyak pemimpin, satu je. Kemudian di bawah kepimpinan tu of course lah ada jentera-jentera pemerintahannya. Baik, kita tengok sikit lagi. Telah diketahui secara luas bahawa darah seorang Muslim merupakan satu yang terjaga. Maka perintah untuk membunuh orang kedua yang mengaku sebagai khalifah menjadi sebuah petunjuk kuat tentang wajibnya kepimpinan tunggal bagi seluruh kaum muslimin, dan mengangkat masalah kepimpinan tunggal ini menjadi sebuah persoalan hidup atau mati yang sangat vital bagi masyarakat. Jadi itulah dia nak mengingatkan kita bahawa dalam hadis ada diterangkan bahawa darah, kehormatan orang yang Islam, bahkan manusia masing-masing pun ada kehormatan, kena dipelihara. Merupakan sesuatu yang terjaga. Namun Nabi mengarahkan kalau ada khalifah bagi dua, maka bunuh seorang tu. Maksudnya apa? Tak boleh dibenarkan, tak boleh diizinkan, tak boleh diterima bahawa ada lebih daripada satu orang bagi kepimpinan kaum muslimin ini. Maka itulah kata kita kena faham gaya bahasa, penterjemahan bahasa Indonesia ni. Kita buat penterjemahan secara menyeluruh. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kadang cara sebut tu lain sikit, tapi dalam bahasa Melayu kita cara sebut dia lain sikit. Tapi yang penting nak faham bahawa tak boleh ada dua khalifah dalam dunia umat Islam. Itu sebab daripada zaman Rasulullah SAW dia ketua negara, kemudian zaman Khulafa Ar-Rashidin, ataupun istilah lain Nabi kata khilafah ala minhaj nubuwah,
maka kita tahu bahawa kepimpinan tu dia seorang aja. Dan kadang-kadang dalam sejarah kita tahu ada ketikanya berlaku perang saudara. Kenapa? Nak menentukan kesungguhan berpegang kepada yang benar. Kalau yang tak benar tu mereka sanggup angkat senjata untuk membetulkannya. Sampai begitu sekali. Ya. Jadi itu sebab kepimpinan tunggal yang satu tu menjadi satu persoalan hidup atau mati, mana yang sangat penting, yang sangat vital di dalam masyarakat dunia umat Islam. Jadi itulah kita bila baca hadis ni sebenarnya mengingatkan kita itulah mengenai wajibnya pemimpin tunggal bagi kaum muslimin. Baik, untuk bacaan hadis, itulah hadis tu satu je, tapi dia punya empasisnya sangat besar, iaitu dalam dunia umat Islam bila dibai'ah seorang saja, jangan lebih daripada seorang. Kalau ada yang kedua, maka kalau dia tak tahu maka kita bagi tahu. Kalau dia berkeras untuk menuntut kekuasaan, maka pemerintah yang ada boleh dia kerahkan dia panggil tentera-tentera ataupun orang yang mempunyai bidang kuasa untuk membetulkan keadaan ni. Kalau perlu bunuhlah orang yang kedua yang dilantik menjadi khalifah dan dia memperkekalkan, mempertahankannya. Sedangkan Nabi beritahu tak boleh ada dua, mesti satu je. Jadi dunia umat Islam kita hari ini, dalam sekali khalifah yang dimaksudkan tu memanglah tak ada. Disebab kenegaraan juga pun tak ada. Jadi benda ni terkait-kait. Benda ni terkait-kait. Baik, pada malam ni sebenarnya kita akan membincangkan hadis ini saja. Hadis ini saja, dan hadis ini ringkas dan huraiannya pun ringkas, tapi isinya tu sangat penting. Isinya sangat penting. Jadi kalau kita tengok balik dengan kita kata apa yang berlaku dalam dunia umat Islam, sebenarnya sejak tahun 1924 selepas diruntuhkan kerajaan Islam dan terakhir kepimpinannya berada di Osmaniyah Turki. Maka lepas tahun 1924 sampai hari ini kenegaraan pun dah runtuh. Maka pemimpinnya pun tak ada. Yang ramai daripada kaum muslimin hari ini mereka telah menghidupkan nation states punya konsep. Tapi yang dituntut dalam Islam bukan nation state. Yang dituntut dalam Islam adalah sistem pemerintahan yang khilafah ala minhaj nubuwah. Sistem pemerintahan Islam atas cara kenabian. Maka di sinilah pentingnya kita kaum muslimin untuk memikirkan, berusaha membetulkan keadaan ini. Sebab apa? Selagi tidak kembali kepada cara yang Allah perintah, cara yang Rasul bagi tahu, selagi itulah kita sebenarnya belum melaksanakan amanah tanggungjawab yang besar yang dituntut dalam syariat Islam ini. Maka untuk itu kita tidak boleh duduk diam. Jadi kita kena berusaha untuk memberi maklumat, memberi ilmu, memberikan kefahaman kepada dunia kaum muslimin mengenai isu kepimpinan ini. Supaya apa? Supaya ianya dapat ditegakkan, dapat dihidupkan sebagaimana yang telah diperintahkan. Baik, pada malam ini saya mungkin ringkas saja. Hadis ni pun ringkas dan mungkin kita boleh tengok bahasa Inggeris punya terjemahan sekejap. Punya commentary. Kadang-kadang bila kita tengok bahasa Inggeris mungkin kita dapat perspektif yang berbeza sikit ataupun widen the horizon of understanding. Additional proof used by the consensus that it is not permitted for the Muslims to have more than one Khalifah at any given time. As explained by Imam Nawawi. Jadi sebenarnya Imam Nawawi yang explain
as a proof for the ijma' on the issue and indicated by previous ahadith as well. Jadi apa yang dibawakan dalam dia kata himpunan hadis ni, maka Imam Nawawi dia menerangkan perkara ni, kepentingan perkara ni. Jadi dia tidak menafikan, tapi dia menerangkan, menjelaskan mengenai kepentingan perlu ada khalifah dalam dalam semua keadaan. Kena ada dalam dunia Islam, mana at any given time, mana dalam semua keadaan masa kena ada khalifah, ketua negara. Of course negaranya pun kena ada juga. So now what happen now? Negaranya pun tak ada, kepimpinannya pun tak ada, iaitu negara Islam dan kepimpinan yang nak menegakkan syariat Islam. Okey, yang bravo tu the order mana command in the hadith to kill the latter of the two presupposes that all others wish to remove the second, and they claim khalifah has been exhausted. Jadi the order to kill makna perintah untuk membunuh ni, dalam keadaan that semua cara untuk remove khalifah yang kedua yang dilantik ni tak berjaya, maka semua cara dah diusahakan tak selesai juga, maka kena ambil tindakan. Apa yang Nabi kata tadi, untuk remove the second one, mana kill the first one. Itu dia. Ini menunjukkan pentingnya perkara ni untuk dilaksanakan, bukannya diabaikan. Since it is known that the blood of a Muslim is sanctified, maknanya mulia, the order to kill the second of the two is another strong indication of the obligation of unitary rule and raises the importance attached to the issue, to the one of life and death. Jadi it is matter of life and death, pentingnya perkara ni. Jadi itulah cara bahasa Inggeris tu, ialah kalau kita baca, maka kita nak kena faham bahawa perkara ni adalah perkara yang melibatkan hidup dan mati. Maknanya perkara ni sangat penting. Walaupun membunuh ni dalam Islam ni tidak boleh bunuh sebarangan, tapi ini adalah indication bahawa obligation of a unitary rule, maknanya kepimpinan yang satu, bawah pemimpin satu dalam negara yang satu, ini sangat penting dan perlu difahami dan perlu diterapkan. Dan ianya dalam bentuk pentingnya itu matter of life and death. Maknanya a matter of life and death. Mau tak mau mesti buat, sama ada hidup atau mati, itu kita boleh sanggup korbankan. Kenapa? Nak membetulkan keadaan ni. Itulah maksud hadis ni. Baik, kita kembali kepada slide. Sebenarnya itulah isi atau itulah hadis yang apa kita nak bincangkan pada malam ini. Baik, sebagai penutup, sebenarnya minggu yang lepas kita telah bincangkan pentingnya ketaatan, nak taat kepada siapa? Kepada ketua yang satu. Di sini ayat surah An-Nisa ni sebagai ulang kaji. Ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri di kalangan kamu. Jadi di kalangan kamu ni apa? Minal muslimin, dan daripada kaum orang beriman. Sebab seruannya ya ayyuhallazina amanu, maknanya al-mu'minun, minkum minal mu'minin. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika telah berselisih kamu pada sesuatu perkara, farudduhu ila Allah war Rasul, kembalikan perkara itu kepada Allah dan Rasul. Rujuk Quran dan Sunnah. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Dan sekiranya jika benar-benar kamu ni beriman dengan Allah dan hari kemudian.
Maka kalau orang tu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka segala perbalahan, pertelingkahan akan dirujukkan kepada Allah dan Rasul. Maksudnya kitab Allah dan As-Sunnah. Dzalika, jadi in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Kalau kamu benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhir, kamu akan buat tu. Tapi kalau orang yang tidak ada keimanan yang murni dan sejati, maka dia akan mengingkari, tak mahu kembalikan perkara itu kepada Allah dan Rasul. Itu maksudnya. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu adalah kebaikan, itu lebih baik, ya, dan kesudahannya. Maka ayat ini mengingatkan kita bahawa nak mentaati Allah, mentaati Rasul dan mentaati ulil amri. Mana ulil amrinya? Mana ketuanya? Kalau tak ditegakkan lagi, tak ada lah. Kalau dah ada, maka jangan sampai ada dua orang. Maka kalau seorang lagi tu tak mau, ya, tunduk patuh, bila diterangkan, maka Nabi kata layak untuk, ya, untuk dibunuh. Maka ini adalah dia panggil asas, yang mana ini kita basic. Semua orang Islam perlu tahu dan faham perkara macam ni. Ya. Baik, dan akhir sekali sebagai penutup, ya, kita nak ingatkan diri kita bahawa apa-apa yang kita kongsikan daripada Quran dan Sunnah, apatah lagi nak mengajak orang supaya hidupkan semula kepimpinan Islam, kenegaraan Islam, hidupkan semula, ya, supaya apa yang kita dakwah dan usahakan ni, ya, dia menjadi amal jariah. Jadi dalam ayat surah Yasin sering kita baca, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang yang mati itu. Kami juga menuliskan apa yang mereka telah dahulukan dan juga atharahum, bekas-bekas tinggalan mereka itu. Jadi Allah tetap akan tulis apa yang kita dah dahulukan dan juga apa yang kita telah tinggalkan. Jadi kalau kita tinggalkan perkara yang baik, yang positif, maka kebaikanlah yang kita dapat. Jangan kita menaja dan membawa benda yang negatif ataupun yang bertentangan dengan syariat. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan tiap-tiap sesuatu kami himpunkannya dalam imam, kitab mubin yang nyata. Itulah, sekian kalau kita kaji perkara ni, kebaikan yang kita kongsikan, ilmu yang bermanfaat, kita ajarkan kepada orang lain dengan ikhlas, maka insya-Allah orang lain bila dia mengikut jejak langkah yang sama macam kita, dia dapat pahala dan pahala-pahala mereka ni mengalir masuk kepada kita. Kalau dia ada downline lagi, ni kata multi level pahala. Apa saja yang dibuat oleh mereka-mereka yang di bawah ni, maka kita pun insya-Allah akan dapat. Dan tak dikurangi barang sedikit pun, mana dapat 100%. Bayangkan tu, kalau makin ramai lagi orang-orang Islam yang bersungguh-sungguh, mengikut kebenaran yang telah didakwah yang disampaikan, maka itu semua mengalir masuk pahala. Dan kita nak Allah suka dan redha kepada kita, dengan amalan-amalan yang kita buat ini. Baik, jemaah sekalian, itulah dia. Pada malam ni awal sikitlah kita, hadisnya pun tak panjang. Maka kepimpinan dunia umat Islam ni sangat penting, dan kita nak supaya supaya ianya dikembalikan, supaya menjadi kenyataan, bukan hanya sebagai maklumat di dalam kitab, tetapi kita hendakkan ianya menjadi realiti. Satu ketika dulu dah dilaksanakan, kemudian runtuh, tak ada, maka umat Islam kena berusaha untuk kembalikan semula supaya apa yang Rasul beritahu, di akhir zaman akan ada semula khilafah ala minhaj nubuwah, akan ada sistem pemerintahan ikut cara kenabian sebagaimana khulafa ar-rasyidin telah laksanakan. Maka kita nak berusaha ke arah tu, insya-Allah. Baik, sebagai penutup saya nak baca doa, semoga nanti insya-Allah Allah kurniakan kebaikan-kebaikan kepada kita,
dan ya mendapat barakah dunia akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma afina min kulli bala wal waba wa min syarri kulli dabatin anta akhirun bina wasiyatiha. Ya Allah, pelihara kami, peliharalah isteri dan anak kami, peliharalah kaum keluarga kami daripada kemudaratan makhluk-makhluk yang bawa mudarat, khususnya coronavirus yang bawa penyakit yang menular di banyak tempat. Ya Allah, bangkitkan umat Islam ini agar menghidupkan semula agama dan syariatmu dengan sempurna sebagaimana yang kau perintahkan, supaya dapat diterapkan segala hukum hakam yang Allah telah perintahkan. Semoga ianya membawa kejayaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Itu saja ya perkongsian bersama dengan saya pada malam ni. Kalau ada apa-apa perbincangan bolehlah ya. Sekiranya